Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selepas kita sudah nyatakan bahawasanya terdapat beberapa tanda untuk kita mengenal kalimah itu isim, maka kita sudah sebutkan tanda-tanda yang pertama, iaitu kalimah itu ada alif lam. Dan tanda yang kedua adalah kalimah itu menerima baris bawah. Dan yang ketiga, kalimah itu bertanwin. Maka kita masuk kepada tanda-tanda yang keempat. Mana tanda untuk kita mengenal isim itu adalah masuk salah satu huruf jar ataupun huruf khafat. Dua istilah boleh digunakan pakai, sama ada huruf jar ataupun huruf khafat. Kita cuba lihat apakah huruf jar itu. Huruf jar yang pertama min, maknanya daripada sebahagian termasuk kerana berupa. Jadi mengapa maknanya terlampau banyak? Ada dari, ada daripada, ada sebahagian. Maka di sini kita faham bahawasanya bila kita menterjemahkan kalimah min ataupun kalimah-kalimah huruf yang kita akan sebutkan nanti, maka kita boleh menyesuaikan mengikut keadaan, mengikut kesesuaian ayat tersebut. Ada ayat yang kita terjemahkan min dengan makna dari, ada kalanya daripada lebih sesuai, ada kalanya termasuk lebih sesuai dan sebagainya. Baik, kalimah yang kedua ilah, iaitu makna ke ataupun kepada, menurut, di sisi. Yang ketiga an, maknanya daripada, tentang. Yang keempat ala, maknanya di atas kerana, berdasarkan. Yang kelima fi, maknanya di dalam, tentang, kerana, pada. Rubba, maknanya banyak ataupun sedikit. Dan seterusnya ka, seperti ataupun sebahagian ataupun seperti. Li, maknanya milik, untuk, kerana, kepada. Kemudian bi, dengan makna dengan, sebab, terhadap, pada, di. Dan kemudian khala, ada, hasya. Ketiga-tiga ini sama sahaja, maknanya kecuali ataupun selain. Dan seterusnya hatta, maknanya sehingga ataupun sampai. Dan yang terakhir adalah mundu ataupun mudh, maka maknanya adalah sejak, semenjak ataupun selama. Maka itu adalah huruf-huruf jar ataupun huruf-huruf khafat. Kita pergi kepada contoh. Saya mendatangkan di sini ke semua contoh bagi setiap satu huruf yang telah disebutkan tadi. Okay, contoh yang pertama adalah min. Contohnya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalimah yang sering kita tuturkan. Maknanya daku berlindung. Saya menterjemahkan mengikut kalimah satu persatu. Daku berlindung, a'udzu, daku berlindung. Billahi, dengan Allah. Minasyaitani, min maknanya daripada, yang dihitamkan ini. Syaitan, syaitan. Ar-rajimi, yang direjam. Maka di sini apa yang kita nak lihat adalah min, dipanggil huruf jar. Bila mana dia masuk kepada satu-satu isim, min ini dia akan masuk pada isim. Syaitan ini isim. Syaitan ini dipanggil isim. Mengapa syaitan ini dipanggil isim? Kerana sebelumnya didahului oleh huruf min. Kerana tanda yang kita nak mengenal sesuatu kalimah itu isim ialah masuk ke atasnya huruf jar. Bila mana min masuk ke atas syaitan, maka asy-syaitan itu dipanggil isim kerana masuk
huruf jar ke atasnya. Dan bila mana masuk huruf jar, maka dia akan terbaris bawah. Minasyaitani, terbaris bawah. Maka itu makna min. Seterusnya makna ila, iaitu kepada, menurut, di sisi. Contohnya apa? Uridu an adhhaba ilal masjidi. Saya ingin ataupun saya hendak pergi, adhhaba, pergi, ila, ke, al masjidi, masjid. Uridu an adhhaba ilal masjidi. Saya hendak pergi ke masjid. Di sini mana? Di sini huruf jar itu adalah ila. Al masjidi adalah isim, kerana ila masuk ke atasnya. Dan bila mana ila masuk ke atas isim, dia akan menjarkan isim tersebut, iaitu di itu di baris bawah. Dan kalimah yang seterusnya adalah an. Contoh daripada tentang. Contohnya, sami'tu hadzal khabara an ummi Muhammad. Maknanya saya mendengar. Sami'tu, saya mendengar. Hadza, ini, al khabara, cerita, an, daripada, ummi, ibu Muhammad. Saya mendengar ini cerita daripada ibu Muhammad. Sami'tu hadzal khabara an ummi Muhammad. Maka di sini adalah kalimah an. Kalimah an itu dia masuk kepada ummi. Maka ummi ini dipanggil isim kerana masuk an ke atasnya. Maka kita akan bersama pada episod yang lalu tentang contoh-contoh baki daripada huruf-huruf jar yang kita telah sebutkan pada episod sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam.